Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir. والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada pagi hari Sabtu ini kita menyambung sedikit pembahasan daripada kitab Mutammimatu al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kita dah masuk pada perbahasan babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه. Apa dia bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu? Lam yusamma maknanya lam yuzkar, tidak disebut fa'ilnya. Ataupun nama lain bagi bab ini ialah bab naib fa'il. Daraba Zaidun amran. Daraba Zaidun amran. Kita buangkan Zaid yang merupakan fa'il, maka kita gantikan maf'ul bihi pada tempat Zaid. Bila maf'ul bihi itu ganti pada tempat Zaid, maka maf'ul bihi itu ambil semua hukum bagi Zaid. Ambil semua hukum bagi Zaid. Jadi fa'il ada hukum tersendiri, maf'ul bihi juga ada hukum tersendiri. Sekarang kita buang fa'il, kita letak maf'ul bihi tempat fa'il. Maka maf'ul bihi itu ambil semua hukum bagi fa'il. Boleh? Dan lepas ni Syekh akan sebut hukum-hukum bagi fa'il yang mesti kita laksanakan, kita jadikan, kita buat pada apa? Pada al-maf'ul bihi. Kita baca. Wa huwa al-ismul marfu'. Naib fa'il ini ialah isim yang marfu'. Isim tu sama ada isim yang sharih ataupun isim yang muawwal lah. Al-ismul marfu', isim yang marfu'. Marfu' pula ada sama ada lafzan ataupun taqdiran. Lafzan tu macam tadilah. Daraba Zaidun amran. Tak. Jadi duriba amrun. Kalau kita sebut daraba Zaidun Musa, duriba Musa, itu taqdiran. Marfu'un taqdiran. Ataupun mahallan, daraba Zaidun hadha. Kita buang Zaidun, kita sebut duriba hadha. Hadha tu mabni sebab dia isim isyarat. Isim isyarat. Kan? Bila mabni, kita i'rab sebagai marfu' mahallan. Wa huwa al-ismul marfu', isim yang marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Yang mana isim itu tidak disebut bersama-sama dia, dengan dia fa'ilnya. Boleh? Tidak disebut bersama-sama dengan dia fa'ilnya. Tadilah daraba Zaidun amran. Buang fa'il tu. Mana tidak disebut fa'il. Maf'ul bihi dan di tempat fa'il. Maka jadilah maf'ul bihi itu sebagai naibul fa'il. Boleh? Wa uqima huwa muqamahu, dan didirikan maf'ul bihi itu sebagai naib fa'il, ataupun didirikan naib fa'il itu pada tempat fa'il. Didirikan maf'ul bihi itu pada tempat naib fa'il. Okey. Bila begitu, fasara marfu'an ba'da an kana mansuban. Maf'ul bihi mansub, tapi bila dia ganti tempat fa'il marfu', maka maf'ul bihi pun bertukar menjadi marfu'.
sebab dia menggantikan tempat yang marfu'. Boleh? Jadi fasara marfu'an ba'da an kana mansuban. Daraba Zaidun amran mansub. Sekarang duriba amrun jadi marfu'. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Sebentar tadi dia fadlah, lebihan. Fadlah ni lebihan. Boleh? Kebanyakan al-mansubat lebihan. Al-marfu'at tak. Ianya ialah umdah. Umdah ni tiang, tak boleh dibuang langsung. Mubtada' khabar. Mana boleh ada khabar saja tak ada mubtada', ada mubtada' saja tak ada khabar, tak boleh. Tak boleh buang langsung benda tu. Fa'il tak boleh buang dalam kalam. Kalau sebut daraba mesti ada fa'il. Tak, tapi kata ada maf'ul bihi tak ada masalah. Jalasa salahun, telah duduklah salah. Maf'ul bihi dia tak ada masalah apa. Tapi boleh tak jalasa saja-saja lagu tu, tak ada fa'il? Mana boleh? Bila duduk mesti ada orang duduk. Tu kita panggil umdah. Umdah ni kebanyakan marfu'at ataupun semua marfu'at kata silap. Fa'il, naib fa'il, mubtada' khabar, isim kana, isim inna, isim dhanna, tu semua sekali tu kita panggil apa? Umdah. Lepas tu kebanyakan bagi mansubat ianya fadlah, lebihan. Lebihan ni kalau kita tidak sebut dalam kalam pun tidak ada sebarang masalah lah. Melainkan mansubat yang asal dia ialah umdah. Ianya juga dianggap sebagai umdah. Boleh? Contohnya Zaidun qa'imun, mubtada' khabar, betul tak? Umdah, duduk tu umdah, tiang, tak boleh dibuang. Bila ada mubtada' mesti ada khabar, bila ada khabar mesti ada mubtada'. Tak boleh buang tiba-tiba. Buang kalau ditakdirkan wujud boleh. Tapi buang dengan makna tak ada, tak boleh. Saya sebutkan Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun isim inna. Qa'iman khabar inna. Dia khabar inna. Tak, khabar kana. Kana Zaidun qa'iman. Qa'iman tu khabar bagi kana. Okey. Qa'iman tu asalnya apa? Asalnya mubtada'. Khabar. Asalnya apa? Ialah khabar. Kana Zaidun qa'iman. Qa'iman tu asalnya ialah qa'imun. Qa'imun tu apa? Khabar. Khabar tu apa? Umdatun. Sekarang ni walaupun dia dah mansub juga umdah. Umdah. Sekalipun dia dah mansub. Sebab apa tak boleh dibuang? Takkan nak sebut kana Zaidun gitu je. Boleh. Begitu kalau menjadi khabar inna, khabar dhanna. Walaupun dia mansub, kekal itu umdah. Jadi, al-marfu'at, kita sebut rata-rata je, kalau tak siap semua sekali lah. Tak ada pengecualian. Ada pengecualian, tak tahu, tak ingat. Asalnya semua sekali, umdah, tiang, umat. Ada pemansubat, semua sekali, fadlah, lebihan. Melainkan kalau asal mansubat itu, tak, ianya asalnya ialah tiang. Seperti asalnya khabar sekarang jadi isim inna. Jadi asalnya khabar sekarang jadi khabar inna, khabar kana, khabar dhanna. Ketika itu walaupun dia dah mansub, kekal dia tu umdah. Boleh? Itu tambahanlah. Jadi wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Asalnya umdah. Asalnya fadlah, lebihan sebab maf'ul bihi. Tak. Tapi sekarang ni bila dia jadi naib fa'il dengan tempat fa'il, disebabkan fa'il tu umdah, dia pun telah menjadi umdah. Maknanya tak boleh dibuang. Tak boleh dibuang, tak boleh disebut, tak boleh dibuang, tak boleh dihazaf. Lepas tu dia tu bersama dengan fa'il. Selepas dia tu terpisah daripada fa'il. Daraba Zaidun amran. Amran duduk belakang, fa'il duduk depan. Tengah tu ada kalimah lain. Tak. Tapi selepas dia buang fa'il, dia mesti bersama dengan fa'il. Sebagaimana fa'il mesti bersama dengan fa'il. Boleh? Fa'il, fa'il. Fa'il, naib fa'il. Dia tak boleh fa'il, ada benda lain baru naib fa'il, tak boleh. Sebab apa? Naib fa'il seperti
Seperti fa'il. Seperti fa'il. Fa'il mesti berada selepas fa'il. Maka sini pun samalah. Naib fa'il mesti berada selepas fa'il. Boleh? Fala yajuzu hadfuhu. Juga tak boleh dibuang. Fa'il tak boleh dibuang. Tak. Kat sini pun tak boleh dibuang lah. Naib fa'il tak boleh dibuang. Sebab apa? Dia umdah. Wala taqdimuhu alal fi'li. Juga tak boleh duduk di depan. Tak. Fa'il boleh duduk kat depan tak? Tak boleh. Daraba Zaidun. Mesti Zaid tu duduk kat belakang. Tak boleh sebut Zaidun daraba. Sebab kalau Zaidun daraba, Zaidun tu bukan fa'il dah. Dia jadi mubtada'. Kita nak jadikan dia fa'il. Mesti duduk belakang. Daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Zaidun daraba, Zaidun tu bukan fa'il. Dia tu mubtada'. Jadi kat sini pun sama. Kita tak boleh apa? Kita tak boleh letak naib fa'il tu kat depan. Jadi, daraba Zaidun amran. Buang Zaid. Jadi, duriba amrun. Tak boleh sebut amrun duriba. Tak boleh. Kalau kita sebut amrun duriba, amrun jadi mubtada', duriba jadi khabar, jumlah. Terus, ni semua ni hukum bagi fa'il. Hukum bagi fa'il maka dia. Wa yajibu ta'nitsul fi'li in kana mu'annatsan, nahu duribat hindun. Wa nahu idza zulzilatil ardu. Dan wajib kita ta'niskan fa'il, kita tambah ta yang mati tu pada fa'il. Kalaulah naib fa'il itu mu'annas. Sebagaimana fa'il. Darabat hindun. Darabat fatimatu. Kat sini pun sama lah. Kalau naib fa'il itu perempuan, maka fa'il itu juga mesti ditakniskan. Nahu duribat hindun. Asalnya apa? Asalnya daraba Zaidun hindan. Daraba Zaidun hindan. Kita buang Zaid. Kita pun sebut duribat hindun. Sebab apa kena tambah ta at-ta'nis tu? Sebab fa'il, naib fa'ilnya ialah mu'annas. Wajib tambah ta'ut ta'nis. Wa nahu idza zulzilatil ardu. Tu contoh. Al-ardu tu mu'annas. Asalnya apa? Idza zalzalallahu al-arda. Bila mana Allah Ta'ala goncang bumi ini. Maka bila kita hazaf fa'il Allah, lafzul jalalah, maka disebut zalzala, dia punya apa tu fa'il mabni lil majhul, zunzila. Zunzilatil ard. Kita tambah ta at-ta'nis. Sebab apa? Naib fa'ilnya mu'annas. ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مؤنثا أو مجموعا. Sama. Pada bab fa'il, daraba Zaidun, daraba az-Zaidan, daraba az-Zaidun. Daraba tidak diubah langsung. Kat sini pun samalah. Duriba tidak akan diubah langsung sama ada naib fa'il itu mufrad, musanna ataupun jamak. Nahu duriba az-Zaidan. Kita tak sebut duriba. Wa duriba Zaidun. Kita tidak sebut duribu. Wa yusamma aidan an-naiba 'anil fa'ili. Wa yusamma apa dia? Dan dinamakan dia itu makna al-maf'ul alladhi la yusamma fa'iluhu itu dinamakan juga dengan apa? An-naiba 'anil fa'il. Naib bagi fa'il. Wa hadhihi al-ibaratu ahsanu wa akhsar. Dan ibarat ini lebih bagus, lebih comel, lebih molek dan juga lebih ringkas. Lebih ringkas tu jelaslah. Naibul fa'ili itu dua perkataan. Lebih ringkas daripada al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ada 5 perkataan lebih kurang. Tak? Tu lebih ringkas jelas. Adapun lebih baik. Sebab apa lebih baik? Naibul fa'ili. Yang pertamanya sebab dia lebih menjelas. Sebab dia lebih jelas. Sebab dia lebih jelas. Bila kita sebut babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul apa? Tu satu dah. Maf'ul bihi ke maf'ul mutlak. Yang tidak dinamakan.
Tu kena terjemah dah. Lam yusamma ay lam yuzkar. Yang tidak disebut fa'ilnya. Fa'il apa? Fa'il maf'ul bihi. Jadi banyak persoalan yang bermain di minda lah kalau kita sebut al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Tapi kalau kita sebut naibul fa'il, mudah. Kita ada fa'il, kita ada naib fa'il. Kita ada fa'il, kita ada ganti kepada fa'il. Itu masalah. Jadi lebih jelaslah. Itu satu sudut. Sudut yang kedua disebut oleh Al-Imam Ibn Hisham, dia kata apa? Dia kata naib fa'il ni bukan mesti maf'ul bihi. Nak jadi naib fa'il bukan mesti asalnya maf'ul bihi. Tak. Kejap. Tak, bukan. Imam Ibn Hisham sebut apa? Imam Ibn Hisham sebut macam ni. Cuba kita tengok contoh ni, dia kata. A'ta Salahun Zaidan dinaran. A'ta telah memberi Salahun oleh Salah Zaidan akan Zaidan dinaran akan 1 dinar. A'ta fa'il, Salahun fa'il, Zaidan maf'ul pertama, dinaran maf'ul kedua. Kita buang fa'il, kita buang Salah. Jadi asalnya A'ta Salahun Zaidan dinaran. Kita buang Salah. Maka disebut apa? U'tiya. Tak. A'ta U'tiya lah. Betul tak? Tuma awaluhu kusira ma qabla akhirih. Ya. U'tiya. Salah dah buang dah. U'tiya Zaidun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. U'tiya Zaidun dinaran. U'tiya Zaidun dinaran. U'tiya Zaidun dinaran. Betul? Asalnya a'ta Salahun Zaidan dinaran. Kita buang Salah. Maka disebut U'tiya Zaidun. Telah diberi akan Zaid akan 1 dinar. Imam Ibn Hisham tanya kita, dinaran. U'tiya Zaidun dinaran. Dinaran tu, tak, kita boleh namakan dia sebagai apa? Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. U'tiya Zaidun dinaran. Dinaran tu kan maf'ul kedua. Betul tak? Itu maf'ul kedua. Dalam masa yang sama tidak disebut fa'ilnya. Ada fa'il. Dah buat anda Salah tadi. Okey, dinaran tu. Dia tu naik fa'il ke tak? Tidak naik fa'il lah. Sebab naik fa'il ni mesti marfu'. Dia sekarang ni mansub. Dia kekal maf'ul ni. Tak? Jadi kalau kamu sebut bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, jadi keliru. Adakah yang dikehendaki daripada al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu itu naib fa'il? Tak. Ataupun contoh macam dinaran ni. Dinaran ni dia maf'ul kedua. Tak. Tapi disebabkan kamu dah buang Salah, A'ta Salahu Zaidan amra, kamu buang Salah, maka disebut U'tiya Zaidun dinaran. Dinaran tu kita boleh namakan dia tu maf'ul. Betul lah dia maf'ul. Alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Betul lah dia tu maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Sebab apa? Salah dah dibuang. Fa'ilnya telah dibuang. Cumanya sekarang ni dia maf'ul ke tak? Dan sekarang ni dia tu naib fa'il ke tidak? Tidak. Sekarang perbahasan kita naib fa'il. Tak. Jadi dia tu bukan naib fa'il, tapi sesuai untuk dinamakan sebagai maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Jadi ta'arif kamu tu ataupun nama kamu al-maf'ul alladhi la yusamma fa'iluhu tu, naib fa'il masuk, benda yang bukan naib fa'il pun masuk. Apa benda yang bukan naib fa'il tu? Masuk juga bawah ta'arif. Seperti tadilah dinaran tu. Boleh dinaran tu juga masuk di bawah ta'arif. Sedangkan dia bukan naib fa'il. Dia tu maf'ul bihi, maf'ul kedua. Tapi sesuai untuk kita namakan dia sebagai maf'ul sebab dia maf'ul.
yang tidak disebut fa'ilnya. Dan dia memang tak disebut fa'ilnya. Boleh. Tapi dia bukan naib fa'il. Itu yang jadi masalahnya. Walaupun apa yang disebut oleh Imam Ibn Hisham ni dikritik balik, ala kulli hal, ada sudut, apa tu nama sudut, tidak jelas tu lah. Sebab itulah kita sebut yang lebih ahsan, lebih syamil, kita namakan bab ini sebagai bab naib anil fa'il, naibul fa'il. Mudah je. Wa yusamma, baca lagi, wa yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabni lil maf'ul wal fi'l al-majhul wal fi'l alladhi lam yusamma fa'iluh. Oh, ni nama bagi fa'il. Daraba Zaidun amran. Kita buang Zaidun, kita sebut duriba amrun. Duriba tu nama dia apa? Tadi kita bincang amrun. Amrun tu nama dia dua. Sama ada kita panggil al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, ataupun kita namakan dia sebagai apa? Naibul fa'ili. Sekarang ni kita nak bincang fa'il kat depan tu, nama dia apa? Nama dalam IC dia. Ada 3 nama. Pertama, al-fi'lu al-mabniyu lil maf'ul. Fa'il yang dibinakan untuk maf'ul. Maknanya nak beritahu, lepas fa'il ni, lepas duriba ni, tak ada, akan datang satu isim yang asal isim tu ialah maf'ul bihi. Tu. Bukan nak bagi tahu lepas fa'il tu mesti maf'ul bihi, tak. Sebab lepas fa'il tu naib fa'il. Bukan maf'ul bihi dah, takdi dia maf'ul bihi. Jadi sebab apa dia namakan sebagai al-fi'lu al-mabni lil maf'ul, fa'il yang dibina untuk maf'ul. Maksudnya ialah fa'il yang dibina untuk satu isim yang tadi dia maf'ul, sekarang dia dah jadi naib fa'il. Gitu cerita dia. Boleh? Ataupun dalam syarah tu dia sebut apa? Dinamakan sebagai al-fi'lu al-mabni lil maf'ul, fa'il yang dibina untuk maf'ul. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu fa'il duriba tu bukan dilakukan oleh amrun, tak. Tapi duriba tu, ad-darab itu berlaku ke atas amrun. Boleh. Daraba ni sama ada kita buat ataupun kita kena pukul. Kita memukul ataupun kita pukul. Biasanya daraba Zaidun, Zaidun tu memukul. Tak. Sekarang ni bukan. Lepas tu sekarang ni kita letak amrun. Amrun ni bukan memukul, dia tu dipukul. Jadi kita nak beritahu selepas daripada fa'il ni ialah orang yang dipukul, bukan orang yang memukul. Maka kita sebut fa'il tu nama dia fa'il al-mabni lil maf'ul. Nak bagi isyarat kepada selepas fa'il tu ada satu isim yang isim tu bukan memukul tapi dia tu dipukul. Boleh. Wal fi'l al-majhul, yang kedua fa'il majhul. Sebab kita tak tahu dia punya fa'il, maka disebut sebagai majhul. Fa'il yang majhul akan fa'ilnya. Fa'il yang tidak diketahui akan fa'ilnya. Dan nama ketiga dia, banyak nama dia. Wal fi'l alladhi lam yusamma fa'iluh. Fa'il yang tidak disebut fa'ilnya. Daraba, duriba. Duriba. Mana fa'il dia? Tak disebut. Amrun tu bukan fa'il dia. Tu maf'ul bihi asal dia. Tak, sekarang kita panggil naib fa'il. Jadi fa'il tidak disebut. Oleh sebab itulah fa'il duriba tu dinamakan sebagai fa'il yang tidak dinamakan ataupun tidak disebutkan dia punya fa'il. Mudah je. Ini lepas tu kita bacalah mudah ini. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini cara nak bentuk lah. Cara nak bentuk fa'il tu. Cerita dia begini. Daraba Zaidun amran. Kamu dah buang Zaidun. Kamu letak amrun. Kalau semata-mata kamu letak amrun kat tempat Zaidun, tanpa kamu mengubah daraba, akan jadi kekeliruan. Daraba Zaidun amran. Siapa yang pukul? Zaid, Ustaz. Okey, kita buang Zaid. Kita sebut daraba amrun. Kita tanya pelajar, siapa yang pukul? Amrun, Ustaz. Amrun sekarang dipukul ke memukul? Dia tu dipukul bukan memukul. Tapi disebabkan kita sebut daraba juga, kita tak ubah. Tak. Orang keliru.
Sekarang ni dia pukul ke memukul? Tak, orang jawab dia memukul. Kita nak marah tak boleh. Sebab apa? Daraba amrun, selepas daraba memang fa'il. Kamu nak marah anak murid kamu, tak layak. Tak sesuai untuk kamu marah. Sebab apa kamu tak boleh marah? Sebabnya amrun tu marfu'. Lepas sebelum itu ada fa'il. Fa'il tu tak diubah langsung, dia punya baris. Maka kalau anak murid kamu jawab fa'il, kamu tak boleh salahkan anak murid kamu. Kamu yang salah. Oleh sebab itu diubah daraba jadi duriba, baris tu. Boleh? Supaya tidak terkeliru. Selepas fa'il tu, fa'il ke naib fa'il. Sekarang ni kita nak bincang cara nak bentuk tu lah. Mudah je. Fa'in kana al-fi'lu madiyan, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fa'il tu madi, tak macam daraba, maka cara nak buat apa? Baris huruf pertama, dhammahkan. Sebelum akhir kita kasrahkan. Daraba jadi du riba. Ra tu sebelum akhir kan, kita bagi bawahkan dia. Wa in kana mudhari'an dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fa'il mudhari' pula, samalah depan tu kita fathahkan, sebelum akhir kita buat apa? Depan tu kita dhammahkan, sebelum akhir kita fathahkan. Yadribu, daraba yadribu. Maka depan dhammahkan yud, sebelum akhir bagi atas. Yudrabu, yudrabu. Nahu duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun. Itu dah dibuang naib fa'il. Dah dibuang fa'il tu. Fa in kana al-madi mabdu'an bi ta'in zaidatin dumma awwaluhu wa thanihi. Nahu tu'allima wa tuduriba. Kalau fa'il madi tu pula fa'il madi yang lagu mana? Dah dimulakan dengan ta' zaidah. Tak. Maka difathahkan, didammahkan yang pertama dan yang ketiga. Contoh, ta'allama, asalnya alima. Lepas tu ditambah lagi allama, ditambah lagi jadi ta'allama. Jadi ta tu confirm ditambah lah. Boleh? Ta tu apa? Confirm ditambah. Maka Syekh sebut bila fa'il madhi dimulakan dengan ta yang ditambah, cara nak buat fa'il mabni lil maf'ul, caranya mudah sahaja. Yang pertama, kedua kamu dhammahkan tu'allima, dan sebelum akhir bagi bawah lah, tu ma'ruf. Tadaraba, tadaraba. Tak, pertama, kedua dhammahkan tuduriba. Tak ada alif. Alif tu diubah jadi waw lah. Sebab sebelumnya ada dhammah. Jadi tuduriba. Wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin dhamma awwaluhu wa thalithuhu nahu untuliqa wastukhrija. Kalau fa'il madhi tu dimulakan dengan hamzah wasal, tak, maka kita dhammahkan yang pertama dan yang ketiga. Intalaqa, hamzah wasal. Hamzah wasal ni makna hamzah tu dibuang bila mana kita sambung dengan perkataan sebelum. Contoh saya sebut min sebelum. Minin tuliq, minin tuliq. Minal madrasah. Minan tuliq. Macam minan tak? Minan tuliq. Minin tuliq. Contohlah. Min kalau masuk pada fa'il madhi, min tak masuk pada fa'il. Dah masuk pada isimnya. Ini contoh. Jadi bila sebut minin tuliq, alif tu dibuang. Hamzah wasal tak? Sebab tu alif dibuang. Hamzah tu dibuang. Maka kat sini bila hamzah wasal kat depan, yang pertama, yang ketiga kita dhammahkan. Intalaqa jadi untuliqa. Istakhraj jadi ustukhrija. Hamzah dengan ta. Hamzah dengan ta. Kita apa dia? Ubah jadi baris dhammah. Dan sebelum akhir kekallah dibariskan bawah kalau fa'il madhi. Terus, wa in kana al-madhi mu'tallal aini falaka kasru fa'ihi fatasiru ainuhu ya'an. Kalau fa'il madhi itu pula mu'tal al-ain. Mu'tal al-ain maknanya huruf ain, fa'il itu huruf illah. Ini faham ni siapa yang belajar saraf. Tak. Maka saya sebut cara je ada dua cara ataupun tiga cara. Kalau jadi jenis mu'tal ain ni, kalau jenis mu'tal ain ada tiga cara. Falaka kasru fa'ihi. Kamu boleh kasrahkan fa fa'il. Fatasiru ainuhu ya'an.
Bila kamu kasrahkan fa fa'il, ya fa'il, ain fa'il tu bagi ain fa'il tu berubah jadi ya lah. Nahu qila wa bi'a. Asalnya qala. Qala. Asal lagi qawala. Tapi dia ubah jadi qala. Jadi fa'ala. Ain fa'il tu huruf illah. Ain fa'il tu huruf illah. Ain fa'il tu huruf illah. Maka sekarang ni ada 3 cara. Pertama apa? Fa fa'il kita bagi bawahkan. Tak. Lepas tu ain fa'il jadi ya. Qala jadi qila. Ba'a jadi bi'a. Walaka ishmamul kasrah ad-dhammata wa huwa khaltul kasrati bi syai'in min sauti ad-dhammah. Cara kedua ishmam. Ishmam kasrah dengan dhammah. Apa ishmam? Khaltul kasrah, kamu gabungkan, campurkan kasrah dengan sedikit daripada suara dhammah. Jadi eja dia qila, tapi sebutan dia qila. Boleh? Qila, ada bunyi waw tu. Boleh? Qila. Biwa. Jadi kita bunyikan waw tu sikit, dhammah tu sikit. Tu cara kedua. Cara ketiga, walaka dhammul fa. Fa fa'il tu kita bagi depankan. Qila bagi bawah, tak bagi atas pula. Qula. Bu'a. Fatasiru ainuhu wawan sakinatan nahu bu'a. Qula wa bu'a. Mudah je. Tu. Perubahan sudut saraf tu boleh baca dah tu. Kita dah belajar matan bina, dah belajar matan izi tu. Kalau baca sendiri pun boleh faham dah. Wa naibu anil fa'ili. Nak habis dah. Saya nak baca 2 bab ini. Wa naibu anil fa'ili ala qismain zahirin wa mudmarin fa zahiru nahwu wa idza quri'a al-Qur'an. Al-Quran tu isim zahir lah. Tak, naib fa'il. Duriba masalun. Qudiyal amru. Qutilal kharrasun. Yu'raful mujrimun. Itu semua tu apa? Contoh naib fa'il yang isim zahir. Al-Quran, masalun, al-amru, al-kharrasun, al-mujrimun. Saya syarah kitab ni berdasarkan kefahaman saya, pendengar dah pernah belajar matan jurumiah dengan saya. Jadi ada benda yang kita tak ulang sesalah. Dalam jurumiah pun kita dah jumpa dah naib fa'il ni. Wal mudmaru nahu duribatu, duribna, duribata. Jadi tu, na, ta, ila akhiri ma taqaddam tu semua kita panggil sebagai naib fa'il yang berbentuk isim dhamir ataupun isim mudmar. Sama dia tu adik-beradik tu. Bukan adik-beradik, benda samalah. Walakin yubna al-fi'lu lil maf'ul wa yanubu 'anil fa'il wahidun min arba'ati asya'. Okey, jadi saya sebut selepas tu akan tetapi fa'il yang dibina untuk maf'ul itu dan ganti kepada fa'il itu, dan isim yang ganti kepada fa'il itu ialah salah satu daripada 4 perkara lah. Asalnya yang menggantikan fa'il ialah maf'ul bihi. Asalnya yang menggantikan fa'il ialah maf'ul bihi. Asalnya yang menggantikan fa'il ialah maf'ul bihi. Selagi boleh kita datangkan maf'ul bihi, maka mesti datangkan maf'ul bihi. Maknanya kalau dalam jumlah tu ada maf'ul bihi, mesti maf'ul bihi tu yang akan jadi naib fa'il. Tapi kalau tidak ada maf'ul bihi, maka perkara lain juga boleh jadi naib fa'il. Apa perkara tersebut? Nak dibincangkanlah. Al-awwalu al-maf'ul bihi kama taqaddam. Itu dah lalu, dah kita bincang dah. Dan itulah asal kepada naib fa'il, mesti maf'ul bihi. Asani al-dharfu nahu julisa amamuk. Dharf. Jalasa Zaidun amamak. Jalasa Zaidun amamaka. Kita buang Zaidun fa'il. Tak. Maka naib fa'il ialah amamuk. Julisa huwa Zaidun tu yang dia telah dibuang tu amamuk.
Kalau tengok kat bawah tu, zaraf yang boleh jadi naib fa'il ialah zaraf yang khusus. Maknanya dia tunjuk pada satu perkara dan mutasarrif. Mutasarrif ni mana apa? Boleh berubah lah. Julisa tadi amamak. Sekarang ni jadi amamuk. Sebab tadi zaraf, sekarang ni kita tak i'rab zaraf dah lah. Kita i'rab sebagai naib fa'il. Jadi dia boleh diubah. Dia bukan mabni. Kalau tak boleh lah. Jadi naib fa'il. Kalau yang jadi mabni tak boleh jadi naib fa'il. Boleh. Terus. Wasima Ramadhanu. Ayat asal apa? Sama Zaidun Ramadhana. Telah puasa oleh Zaid akan bulan Ramadan. Tak, kita buang Zaid, orang yang berpuasa. Tak, maka Ramadhana jadi Ramadhanu. Boleh lah tu. Sedangkan Ramadhana tu kita panggil zaraf zaman. Zaraf zaman. Tapi disebabkan dia tu zaraf yang mutasarrif. Yang boleh berubah-ubah baris, maka layaklah dia untuk menjadi naib fa'il. Jadi ganti naib fa'il, ganti maf'ul, apa nama? Ganti fa'il, yang kedua apa? Zaraf. Okey, yang ketiga pula apa? Zaraf pula zaraf ada dua lah, zaman dengan makan. Yang ketiga al-jar as-salisu al-jar wal majrur. Nahu walamma suqita fi aydihim. Kita bagi contoh mudah lagi. Mana contoh dia? Jalasa salahun fid dar. Jalasa salahun fid dar. Telah duduk oleh Salah dalam rumah. Kita buang salahun. Maka kita sebut apa? Julisa fid dar. Julisa fid dar. Maka fid dar itu sebagai naib fa'il. Dia tu jar majrur. Itu sebahagian ulama sebut gitulah. Boleh? Yang lebih tepat kita sebut bukan jar majrur yang naib fa'il. Yang naib fa'ilnya hanya apa? Hanyalah Allah. Gerok ni. Yang naib fa'il apa dia? Yang naib fa'il ialah majrur sahaja. Jadi jalasa salahun fid dar. Kita buang salah. Sebahagian kata fid dar. Fi dan juga dar. Jar majrur. Dua-dua tu naib fa'il. Jumlah tu naib fa'il. Mana jar majrur tu, kedua-dua tu diarab sebagai naib fa'il. Fi mahalli raf'in naib fa'il. Sebahagian kata tak. Yang naib fa'ilnya bukan fi ad-dar. Malah ad-dar itu sahaja yang naib fa'il. Sebab asalnya dar itu sahaja yang maf'ul bihi. Daraba Zaidun amran. Tak. Fa'il maf'ul bihi. Ada maf'ul bihi yang kita tak boleh terus sambar dengan fa'il. Malah kita guna perantaraan huruf. Contoh apa? Jalasa salahun fid dar. Jalasa salahun fid dar. Jalasa tu nak pergi kepada dar terus tak boleh. Kita tak boleh sebut jalasa salahun ad-dara, tak boleh. Mesti fi dar, mesti ada fi. Jadi asalnya dar tu maf'ul bihi. Cumanya tak boleh terus jalasa tu tak boleh terus pergi kepada dia. Tak, tanpa perantaraan fi. Tu. Boleh. Jadi disebabkan asal jadi disebabkan yang asal maf'ul bihi ialah ad-dar, yang asal maf'ul bihi ialah ad-dar, yang asal maf'ul bihi ialah ad-dar, maka dar itu sahajalah yang di'rab sebagai naib fa'il. Boleh? Boleh? Dar sahaja yang di'rab sebagai naib fa'il, bukan fi. Fi itu tak ada kaitan. Fi itu hanya isim atau huruf jar. Huruf jar ni huruf yang menarik makna jalasa kepada ad-dar. Itu nama jar. Jar tu dia tarik makna. Jalasa Zaidun. Telah duduk oleh Zaid. Duduk mana? Dalam rumah. Fiddar. Jadi fi tu menarik makna duduk tu ke rumah. Sehingga selepas tu kita faham telah duduklah oleh Salah dalam rumah. Faham mana? Salah duduk dalam rumah. Fi tu tarik makna duduk tu.
kepada dar, kepada dalam rumah. Sila-sila tak ada masalah, lurus tak ada masalah. Okey, lagi terus baca sikit lagi. Kena berhenti dah. Ar-rabi' yang keempat al-masdar. Nahu fa idza nufi contoh yang dia bagi walamma suqita fi aidihim. Asalnya saqata fulanun. Tak tahulah fa'ilnya siapa ni, kena tengok ayat Quran lah. Nak takdirkan fa'il dengan apa Yang pentingnya fa'il tu dibuang. Kemudian fi aidihim jar majrur, selepas tu jadi naifah fa'il ataupun naifah fa'il dia ialah majrur sahaja. Ar-rabi' yang keempat al-masdar. Al-masdar maknanya al-maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq juga boleh jadi apa? Boleh jadi naibul fa'ili. Tu. Mana syarah dia hilang dah. Contoh fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Bila mana ditiupkan sangkakala dengan satu tiupan. Ataupun nafkhatun wahidah ni maf'ul mutlaq. Nak terjemah lagu mana maf'ul mutlaq. Telah memukul oleh Salah dengan satu pukulan. Daraba Zaidun darban, mana telah pukul oleh Zaid akan pukulan, mana pukul sungguh. Jadi kat sini nak sebut telah ditiup satu sangkakala dengan memang, ataupun kita terjemah memang telah ditiup sungguh akan satu sangkakala, gitulah lebih kurangnya. Nak terjemah dalam bahasa kita itu susah. Tapi nafkhatun wahidah ni maf'ul mutlaq yang tengah yang tengah adat ni. Ada wahidah belakang tu. Jadi bolehlah terjemah tadi tu. Dia bila mana telah ditiupkan sangkakala dengan satu tiupan. Bila mana telah ditiupkan sangkakala dengan satu tiupan. Jadi fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Ada fa'il yang kita buang. Fa idza nafakhallahu fis suri nafkhatan wahidatan. Ataupun fa'il dia kita sebut malaikat, boleh juga. Fa idza nafakha al malaikatu fi suri nafkhatan wahidah. Jadi nafkhatan wahidah tu, nafkhatan tu maf'ul mutlaq. Bila kita buang fa'il dia malaikat, maka diubah fa idza nufikha nafkhatan wahidah. Boleh? Jadi naib fa'il sekarang ni apa dia? Ialah nafkhatun wahidah yang tadi asalnya ialah maf'ul mutlaq. Okey. Wala yanubu ghairul maf'ul bihi ma'a wujudih. Dan tidak diganti selain daripada maf'ul bihi sedangkan fa'il tu sedangkan maf'ul bihi tu ada. Wala yanubu ghairul maf'ul bihi ma'a wujudihi ay ma'a wujudil maf'ul bihi. Dan tidak diganti selain daripada maf'ul bihi bila mana maf'ul bihi itu ada. Boleh? Sini. Boleh faham tak? Kalau tengok kat dalam syarah tu dia bagi satu contoh ayat yang ada dharaf zaman, dharaf makan, yang ada maf'ul mutlaq, yang ada jar majrur dan juga ada maf'ul mutlaq. Ketika itu kita buang fa'il, maka yang layak untuk jadi naib fa'il ialah maf'ul bihi. Tengok kat bawah tu dia sebut daraba Zaidun yaumal jumu'ati amamal amiri darban syadidan fi darihi. Telah memukul oleh Zaid pada hari Jumaat di depan pemimpin dengan satu pukulan yang kuat di dalam rumahnya. Boleh tak? Sekarang ni kita buang fa'il. Daraba Zaidun, kita buang fa'il. Daraba Zaidun, kita buang fa'il. Kita buang Zaidun. Soalannya siapa yang layak jadi maf'ul bihi?
Zaidun ni dah dah naib fa'il dah ni. Kita buat ayat lain. Daraba Salahun Zaidan gitu. Daraba Salahun Zaidan yaumal jumu'ati amamal amiri darban syadidan fi darih. Di dalam contoh kita siapa dia fa'il? Salah. Siapa dia maf'ul? Zaidan. Lepas tu belakang tu ada zaraf zaman yaumal jumu'ah. Ada zaraf makan amamal amir. Ada maf'ul mutlaq darban syadidan. Ada jar majrur fi darihi. Jadi kita buang fa'ilnya Salah, maka yang lebih layak menjadi naib fa'il ialah Zaidun sebab dia itu asalnya ialah maf'ul bihi. Jadi duriba Zaidun. Yang lain tu kekal lah sebagai maf'ul mutlak, sebagai jar majrur, sebagai zaraf madhruf, sebagai tu. Tak. Okey. Ghaliban. Tu sebut ghaliban tu kebiasaannya lah. Maknanya ada juga kadang-kadang walaupun ada naib fa'il, kadang-kadang walaupun ada fa'il semula. Kadang-kadang walaupun ada maf'ul, kadang-kadang walaupun ada maf'ul bihi fa'il dibuang, maf'ul bihi tak jadi naib fa'il. Tak jadi naib fa'il maf'ul bihi tu. Ya, sebagaimana pandangan Kufiyun. Kufiyun dia kata ada maf'ul bihi, dalam masa sama ada zaraf, ada majrur, jar majrur, ada maf'ul mutlaq. Kufiyun sebut tidak wajib bila mana fa'il dibuang maka naib fa'ilnya mesti maf'ul bihi. Tak semestinya begitu. Itu menurut Al-Kufiyun. Dan itu juga yang dipilih oleh Imam Ibn Malik, sahib Al-Alfiyah. Ala kulli hal khair insyaallah. Kita ikut yang ghalib lah. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan li ithnaini ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'ili wa yunsabu ats-tsani nahu u'tiya Zaidun dirhaman. Ini yang terakhir dalam bab maf'ul bihi. Bila mana fa'il tu muta'addi kepada dua maf'ul bihi, maka dijadikan salah satu maf'ul bihi itu sebagai naib fa'il dan salah satu lagi dikekal sebagai maf'ul bihi. Contoh dia bagi, tengok contoh yang dia bagi je. U'tiya Zaidun dirhaman. Ni telah diubah ni. Telah diberikan kepada Zaid akan satu dirham. Asal dia apa? Asalnya a'ta. A'ta ni satu fa'il yang perlu kepada dua maf'ul bihi. Kita masukkan dua maf'ul bihi ya. A'ta Salahun, telah memberi oleh Salah Zaidan akan Zaidan, maf'ul pertama. Salah bagi apa? Akan Zaidan, bagi penampur. Bagi apa? Dirhaman, bagi dirham, duit dirham. Nilai tinggi juga dirham pun. Tak. Jadi a'ta Salahun fa'il. Zaidan maf'ul pertama, dirhaman maf'ul kedua. Kita buang Salah, kita buang fa'il. Saya sebut apa? Maka satu daripada dua maf'ul tu akan jadi naib fa'il, satu lagi akan jadi maf'ul bihi. Tak. Maka kita Zaidun maf'ul pertama akan jadi naib fa'il. U'tiya Zaidun. Tadi Zaidan jadi Zaidun. Dirhaman kekal dirhaman. Makna jelas. Telah diberikan kepadalah, terjemah mudahnya, kepada Zaid akan satu dirham. Boleh? Wallahu a'lam. Sebab apa? Kenapa kita tak jadikan dirham tu juga naib fa'il? Aduh. Mudah je. Sekarang ni naib fa'il ganti kepada apa? Fa'il. Kita sebut tadi, bila begitu, dan bila mana naib fa'il ialah ganti kepada fa'il, maka naib fa'il mesti ambil semua hukum fa'il. Fa'il ni mesti seorang. Fa'il mesti seorang. Boleh? Maka kat sini pun bila mana maf'ul bihi tu ganti tempat fa'il, maf'ul bihi tu juga mesti seorang. Naib fa'il tu juga mesti seorang, satu. Itu alasan dia lah.
Babul mubtada'i wal khabari. Kita start buku 7:30. Dah 8:30. Nak baca tak? Cuba respon sikit. Baca kita baca. Baca tak? Tidak lambat habis ni. Memang satu-satu. Boleh. Mudah je saya baca ringkas-ringkas je. Babul mubtada'i wal khabari. Bab mubtada' dan juga khabar. Apa dia mubtada'? Al-mubtada'u wal ismul marfu' al-'ari anil awamin al-lafziyah. Al-mubtada' ialah isim. Sama ada sarih ataupun ma'awal. Dia akan sebut juga lepas ni. Al-marfu' isim yang marfu' lah. Bukan mansub, bukan majrur. Marfu' tu pula sama ada lafzan, takdiran ataupun mahallan. Al-'ari ni kosong, sunyi. Anil awamil al-lafziyah, yang sunyi daripada faktor-faktor berbentuk lafaz. Sila. Contoh Zaidun qa'imun. Zaidun ni kita panggil mubtada' sebab apa? Dia tu isim yang marfu' yang kosong daripada faktor-faktor lafziyah. Maknanya sebelum Zaidun tu tidak ada kana. Sebab kalau ada kana dia tak jadi mubtada', dia jadi isim kana. Sebelum Zaidun tidak ada inna. Kalau ada inna dia jadi isim inna, dia tak jadi mubtada'. Sebelum Zaidun tidak ada dhanna. Sebab kalau ada dhanna dia akan jadi maf'ul pertama, dia tak akan jadi mubtada'. Sebelum Zaidun dia tidak ada daraba. Kalau ada daraba dia akan jadi fa'il, dia tak jadi mubtada'. Boleh? Jadi Zaidun dipanggil mubtada' sebab ada isim yang marfu' yang kosong, yang sunyi daripada faktor-faktor berbentuk lafaz. Bila kita sebut dia sunyi daripada faktor-faktor berbentuk lafaz, maknanya apa? Maknanya dia tidak sunyi daripada faktor yang berbentuk tidak lafaz, iaitu faktor maknawi. Jadi Zaidun qa'imun. Zaidun tu faktor lafzi tak ada kat depan, tapi faktor maknawi ada. Apa faktor maknawi? Disebut oleh ulama, faktor maknawi bagi Zaidun itu ialah al-ibtida'. Keadaan dia dimulakan pada hadapan jumlah. Itu. Boleh? Jadi faktor yang menyebabkan dia marfu' tu ialah disebabkan dia duduk di awal jumlah. Tak? Kita takbirkan dengan al-ibtida'. Faktor maknawi dia ialah al-ibtida'. Dia tu duduk di depan. Dia tu dimulakan kalam akan dia, dengan dia. Boleh? Jadi dia tak kosong daripada faktor maknawi. Dia ada faktor maknawi dia, iaitu al-ibtida'. Dia tu dimulakan kalam dengan dia. Boleh tak? Wa huwa qisman, dan mubtada' ni ada dua. Boleh. Bawah tu nak baca ke? Tak ada benda sangat bawah tu, boleh baca lah. Okey, wa huwa qisman, dan mubtada' itu ada dua jenis, dua bagai. Pertama zahirun. Zahirun ni apa? Isim yang zahir. Wa mudmarun isim dhamir. Ini mudah je kita baca lah tu. Fal mudmaru ana wa akhawatu allati taqaddamat fi fasl al mudmar. Ana qa'imun. Anta qa'imun. Anti qa'imatun. Ana, anta, anti, antuma tu semua tu mubtada' berbentuk mudmar, isim dhamir. Wa zahiru qisman. Kemudian isim zahir. Isim zahir pula ada dua bahagian. Mubtada'un lahu khabar. Mubtada' yang ada khabar. Zaidun qa'imun. Mubtada' ada khabar dia qa'imun. Zaidun jalisun. Zaidun mubtada' jalisun khabar. Dia ada khabar dia. Salahun jalisun. Salah mubtada' jalisun khabar. Jadi salah mubtada' yang ada khabar. Wa mubtada'un lahu. Dan satu lagi mubtada' yang bagi mubtada' tersebut marfu'un. Satu isim marfu'. Sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Ni tak payah kita kalut dengan istilah lah, buat tenang. Saya sebut lagu tu sebab orang sadda masaddal khabar. Apa dia Ustaz sadda masaddal khabar? Mudah, bendanya mudah je. Tapi lafaz tu kadang kita duk fikir lebih. Sadda masaddal khabar ni maksud dia apa? Susah nak tengok ni. Sadda masaddal khabar.
mubtada yang ada satu marfu', yang marfu' tu ganti tempat khabar. Ganti tempat khabar. Maksud ganti tempat khabar apa dia? Bila ada marfu' tu, kita mengkayai daripada sebut khabar. Itu maksudnya. Bila ada marfu' tu, bila ada isim marfu' tu, kita mengkayai dengan sebut isim marfu' tu daripada sebut khabar. Jangan kita faham makna sadda masadal khabar. Jangan kita faham asal khabar tu ada, kemudian dibuang, kemudian kita letaklah satu isim yang sadda masadal khabar. Tak, yang tu salah. Fahaman begitu salah. Jadi kita sebut ada dua kefahaman. Pertama salah, yang kedua betul. Kita sebut yang betul dulu. Apa yang betul? Yang betul, mubtada yang baginya marfu'un sadda masadal khabar. Maknanya apa? Mubtada yang ada satu isim marfu', yang mana bila ada isim marfu' tu, mubtada tu mengkayai daripada khabar. Mana mubtada dah tak perlu dah letak khabar. Itu satu kefahaman yang betul. Kefahaman yang salah apa? Kefahaman yang salah ialah mubtada yang baginya marfu' sadda masadal khabar. Apa maksud sadda masadal khabar? Fahaman yang salah ialah, yang faham, asalnya mubtada dia ada khabar dia. Khabar itu kita ambil khabar itu kita buang. Masuk dalam sungai. Lepas kita buang dalam sungai, kita pun gantikan dengan yang lain. Itu salah. Kefahaman begitu salah. Kita tak buang pun dia punya khabar. Asalnya bukan ada khabar, ni khabar sebutir, kita buang, kita letak isim lain yang marfu' sadda masadal khabar. Tak? Boleh? Okey. Baca terus. Fal awwalu nahu Allahu Rabbuna. Allah mubtada, Rabbuna khabar. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Muhammad mubtada, Rasulullah khabar. Wasani huwa al-ismu al-fa'ili wa ismu al-maf'uli idza taqaddama alayhima ay ala ismi al-maf'ul ala ismi al-fa'il wal maf'ul nafyun aw istifhamun. Okey, mubtada yang ada marfu', yang marfu' tu sadda masadal khabar, tutup tempat khabar, ganti tempat khabar. Dengan makna yang telah kita terangkan ialah isim fa'il, isim maf'ul. Marfu' tu lah isim fa'il dan juga isim maf'ul, yang depan isim fa'il dan isim maf'ul tersebut ada nafi ataupun istifham. Nafi itu apa dia? Nafi itu sama ada harf nafi ataupun fi'il nafi ataupun isim nafi. Istifham pula sama ada harf istifham ataupun isim istifham. Boleh? Tu. Nahwu contoh, aqaimun Zaidun. Aqaimun Zaidun. Okey. Jadi kat sini Zaidun tu mubtada lah. Cuma mubtada duduk belakang. Dia ada khabar, tak ada khabar. Lepas tu dia ada apa? Dia ada satu marfu', qaimun tu marfu' lah. Yang bila ada qaimun tu tak perlu dah kita letak khabar. Jadi aqaimun Zaidun. Okey, syarat bagi isim marfu' tu pula apa? Mesti isim fa'il ataupun isim maf'ul, dan mesti di hadapan dia ada apa? Isim istifham ataupun harfu nafi dan sebagainya lah. Kat sini ada harfu nafi. Harfu istifham. Qaimun Zaidun. Wa ma qaimun Zaidan, ni nafi. Wa ma tu harfu nafiin. Qaimun Zaidan. Jadi Zaidan tu apa? Kita rak sebagai mubtada. Lepas tu dia ada khabar, tak ada. Tapi dia ada apa? Marfu'un sadda masadal khabar. Qaimun tu marfu'un sadda masadal khabar. Jadi kalau yang tadi, aqaimun Zaidun, adakah Zaid berdiri? Wa ma qaimun Zaidan, maksudnya apa? Tidaklah dua Zaid itu berdiri. Wa hal madrubun amran, kita guna hal. Madrubun isim maf'ul, lepas tu amran. Jadi al-amran ni mubtada, madrubun tu marfu'un sadda masadal khabar. Wa ma madrubun amran pun samalah. Al-amrani mubtada muakhar, mubtada yang duduk di belakang. Madrubun kita panggil apa? Kita panggil apa? Marfu'un sadda masadal khabar. Boleh?
Aqaimun Zaidan. Itu juga. Wala yakun, boleh faham tak? Ha? Mudah je. Mubtada yang ada marfu' sadda masal khabar ila mubtada yang tak ada khabar tapi ada marfu' yang ganti tempat khabar. Marfu' tu syarat dia mesti isim fa'il atau isim maf'ul. Dan syarat marfu' tu mesti ada nafi atau istifham di hadapannya. Boleh? Wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwighin. Dan tidaklah boleh mubtada' itu datang dalam bentuk nakirah kecuali dengan musawwigh. Musawwigh ini maksudnya ialah mujawwiz, perkara yang mengharuskan. Ini hukum mubtada' kan ni? Boleh? Hukum mubtada' mesti datang dalam keadaan ma'rifah. Zaidun qaimun, amrun qaimun, mesti ma'rifah. Hadza Zaidun, mesti ma'rifah. Nakirah boleh tak? Tak boleh. Asal rukun tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebabnya mubtada' khabar ni, khabar tu datang nak ceritakan tentang mubtada'. Khabar ni datang nak ceritakan tentang apa? Tentang mubtada'. Bila kita cerita ni, kita nak bagi satu kefahaman lah kepada yang mendengar. Tak? Maka bila saya sebut Zaidun qa'imun, orang depan saya faham lah Zaid berdiri. Tapi kalau saya sebut rajulun qa'imun, tak? Pemuda berdiri. Siapa dia pemuda? Dia faham juga pemuda berdiri tu, tapi pemuda tu siapa? Jadi kefahaman tu tak sejelas Zaidun qa'imun. Dan al-ifadah tu tidak apa? Jelas sungguhlah. Maka oleh sebab itulah dilarang mubtada' datang dalam bentuk nakirah. Melainkan ada musawwir. Apa musawwir dia? Saya sebut wal musawwiratu kathiratun. Dan musawwirat itu pula banyak. Habiskan je lah. Minha ayataqaddam ala nakirati nafyun aw istifhamun nahwu ma rajulun qa'imun wa hal rajulun jalisun. Naqawlihi ta'ala a ilahum ma'allah. Itu yang pertama. Yang pertama apa? Musawwirat. Yang pertama ialah hendaklah ada sebelum nakirah itu, sebelum mubtada' yang nakirah itu, nafi ataupun isim. Nafi ataupun istifham. Nafi ataupun istifham. Boleh? Contoh, ma rajulun. Rajulun tu nakirah, tak ada alif lam. Tapi kita boleh i'rab sebagai mubtada'. Sebab apa? Ada ma kat depan, ada nafi. Wa hal rajulun jalisun, ada hal kat depan. Maka rajulun boleh kita i'rab sebagai mubtada', jalisun sebagai khabar. A ilahum ma Allah, ilah mubtada' sebab ada istifham kat depan, kemudian ma Allah tu khabar. Boleh? Itu yang pertamalah. Alasan lah, kalau kita nak sebut alasan. Kenapa bila mana nakirah dan nakirah tu kenapa bila mana nakirah didahului oleh istifham ataupun nafi, maka nakirah tu layak untuk jadi mubtada'. Sedangkan nakirah ni sepatutnya tak boleh jadi mubtada'. Jawapannya mudah sahaja. Kerana bila mana nakirah masuk pada bila mana isim, bila mana istifham ataupun nafi masuk pada nakirah. Bila mana istifham ataupun nafi masuk pada nakirah. Bila mana istifham ataupun nafi masuk pada nakirah, maka ianya yufidul umum, dia memberi makna umum. Tadi kita sebut rajulun qa'imun. Rajulun mana? A, B, C, D, E, F, G. Hak mana? Serajulun yang berdiri tu. Tak. Jadi kefahaman tu tak jelas. Bila sebut hal rajulun qa'imun, maka maksud dia apa? Adakah semua lelaki berdiri? Yufidul umum. Boleh tak? Adakah semua lelaki berdiri? Mana persoalan kita tu, kita
bertanya, adakah semua lelaki berdiri? Boleh. Jadi ketika itu ada makna umum. Kita faham jelas lah. Adakah semua lelaki berdiri? Jadi tadi rajulun tadi, A, B, C, D, E, F. Kita tak tahu mana se tadi rajulun tu. Sekarang ni, hal rajulun qa'imun. Rajulun tu kita faham. Siapa dia? Semua lelaki. Boleh. Sebab itulah boleh didatangkan rajulun dalam bentuk nakirah bila mana ada hal kat depan, ada nafi kat depan. Boleh. Tu dia. Hal rajulun qa'imun. Rajulun tu mufrad, memang mufrad, tapi kaedah usul fiqh ni disebut kalau ada nafi kemudian nakirah. Walaupun nakirah tu mufrad, dia akan memberi makna umum. Jadi bila saya tanya, hal talibun hadirun, adakah pelajar datang? Adakah maksud saya, okey, soalan saya kepada pendengar, hal talibun hadirun, adakah saya bertanya, adakah Zaid datang? Saya bukan tanya Zaid. Saya tanya talibun. Maknanya apa? Orang depan saya tak boleh jawab, ya Ustaz, semua pelajar datang, melainkan Zaid. Dia boleh jawab begitu. Dia boleh jawab apa? Dia boleh jawab, ya Ustaz, semua pelajar datang melainkan Zaid. Macam mana kita sebut dia boleh jawab semua pelajar datang? Sebab saya tanya itu memang saya tanya pada semua pelajar. Datang daripada mana semua pelajar tu? Daripada hal tu lah. Hal bila masuk pada nakirah, dah akan jadi makna umum. Boleh. Kalau masuk talibun tu ialah orang yang khusus, iaitu Zaid, maka pelajar saya tak boleh jawab semua pelajar datang Ustaz kecuali Zaid. Dia tak boleh jawab gitu. Dia kena jawab Zaid tak datang Ustaz. Itu dia kena jawab. Boleh? Tu. Allah. Memang muqa'adah lah apa dia. Nahwu ni bawah dia tu memang mantap sungguh lah, alasan dia padu. Tak boleh nak lari dah daripada dia punya kaedah. Dia punya apa alasan setiap hukum nahwu ni pun Masya Allah. Sangat kuat, sangat kukuh. Sebab tu yang kita sebut sebelum ni, ilmu nahwu ni pun tak boleh dibatalkan. Dia bukan Quran sunnah je tak boleh ditukar. Ilmu nahwu pun tak boleh ditukar. Tak. Tukar nahwu, habis hancur lah. Ilmu lain pun nak hancur. Ni kira musallamat, daruriyat. Tak boleh diubah. Kalau nak ubah, try ubah sekali tengok. Tak. Adakah ulama' lain terima? Orang lain sekarang bising, tu tak kena, ni tak kena, ilmu tu tak kena, ilmu ni tak kena. Ubah, buat kitab lain nak tengok kamu buat lagu mana pula. Kritik pandangan ulama'-ulama' dulu. Tak, kita terbuka bukan tak terbuka. Tapi kalau sekadar bunyi, ni tak kena usul fiqh, ni tak kena mantik, ni sesat apa bagai. Anak saya boleh bunyi lagu tu. Tak. Kita ajar dia, Fatimah kamu sebut mantik bid'ah. Dia pun sebut mantik bid'ah, mantik bid'ah, mantik bid'ah. Ilmu kalam bid'ah. Muhammad Said Ramadan. Yallah karir. Ilmu kalam bid'atun. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dia pun ulang ratib. Boleh, semua orang boleh. Jadi bila sebut sesat, datangkan alasan sesat. Bila kamu datangkan, dijawab balik. Bacalah jawapan tu. Dan ini ilmu kalam sesat. Dia pun bawa dalil kalam Imam Ahmad apa bagai semua. Lepas tu orang jawab, dia tak baca. Supaya tak. Macam dalam ilmu kalam tu belajar benda. Tak, kadang-kadang orang gini lah. Padahal ilmu dia minat tu, mustalah hadis tu bapak yang susahnya. Tapi sebab minat. Dia katalah tak bid'ah. Zaman Nabi pun tak ada ilmu tu. Tak. Tapi ilmu-ilmu lain dia tak boleh nak bawa. Mungkin boleh jadi ilmu kalam ni hentam dia punya pandangan. Dia kata tak boleh ilmu ni. Ni ada pandangan kalam Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam tu Imam ni. Ilmu yang dipelajari untuk mempertahankan akidah. Untuk mengatakan Allah Ta'ala itu benar-benar satu. Bukan dua. Untuk mengatakan Allah Ta'ala benar-benar berkuasa. Bukan lemah. Untuk mengatakan Allah Ta'ala benar-benar berkehendak. Bukan dipaksa. Ilmu tu sesat. Masya Allah. Tabarakallah. Ilmu tu bid'ah. Mabuk.
Wa minha an takuna mawsufatan nahwu wa la 'abdun mu'minun khairum. Yang kedua, musawirat yang kedua apa dia? Tu dia. Hendaklah antakuna apa? Antakuna mubtada antakuna apa dia? An-nakiratu wa antakuna an-nakiratu mawsufatan. Dia mubtada datang dalam bentuk nakirah boleh kalau dia tu mausufah disifatkan. Contoh wala 'abdun mu'minun khairun. Jadi 'abdun mubtada. Nakirah. Boleh sebab dia disifatkan dengan mukminun. Jadi mukminun tu khabar bagi mubtada. Khairun mukminun tu jadi sifat bagi mubtada. Mukminun sifat bagi mubtada. Khairun jadi khabar. Rajulun salihun qa'imun. Boleh? Sebab apa? Rajulun tu disifat dengan salihun. Kemudian datang khabar dia qa'imun. Wa minha an takuna mudhafatan. Seterusnya nakirah tu diidhafahkan. Maknanya dia tu mudhaf. Dan selepas tu ada mudhaf ilaih. Nahu khamsu salawatin katabahunallahu. Khamsu mubtada. Ustaz dia nakirah je. Dia nakirah. Tapi dia boleh jadi mubtada sebab apa? Sebab dia disandarkan kepada salawat. Tadi kalau sebut 5 apa? Orang tak faham. Tapi kalau sebut 5 selawat, orang faham dah. Oleh sebab orang dah faham, maka dia sebut pula khabar dia katabahunallahu. 5 selawat itu, 5 sembahyang itu, 5 sembahyang telah diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya, kepada hamba-Nya. Aminha an yakuna al-khabaru dharfan aw jaran majruran mutaqaddimaini ala an-nakirah nahu indaka rajulun. Wa fi dari imra'atun. Musawwirat yang seterusnya khabar ialah dalam bentuk jar majrur dharaf madhruf dan khabar tu duduk di depan. Nakirah tu duduk di belakang. Ketika itu nakirah tu boleh jadi mubtada. Nakirah duduk di belakang, dia tu mubtada, depan dia tu khabar. Khabar tu mesti dalam bentuk apa? Jar majrur dharaf madhruf. Jadi indaka rajulun. Rajulun mubtada, indaka khabar. Wa fi dari imra'atun mubtada, fi dar tu khabar. Nanti ada. Nanti sikit. Wa nahu qawli ta'ala wa ladaina mazid wa ala absarihim ghishawah. Jadi mazid mubtada, ladaina khabar, ghishawah mubtada, ala absarihim khabar. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaran mu'awwalan min an wal fi'li nahwa an tasumu khairan lakum ay sawmukum khairan lakum. Ini pun pernah kita sebut sebelum ni rasanya. Dan Syekh pun dan dalam awal bab tadi saya pun ada isyaratkan. Jadi al-ismul marfu' isim kat situ sama ada isim sharih, Zaidun qa'imun, Zaidun isim sharih ataupun isim yang muawwal. Contoh wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu khairun lakum. Antasumu an kita pakai harf masdari. Harf masdari ni huruf yang boleh kita ambil dia, kita letak dalam blender, kita ambil fa'il lepas tu kita letak dalam blender, kita blend, dia keluarlah masdar sebutir. Tak, jadi wa antasumu sama yasumu saum. Tak, maka mubtada dia saum. Lepas tu diterjemahkan saumukum tu datang daripada mana? Daripada tasumu. Antasumu antum. Maka saumukum. Saumukum khairun lakum. Jadi wa antasumu tu kita panggil mubtada juga. Cuma mubtada yang ditakwilkan, yang diubah kepada isim. Wal khabaru wallahu a'lam bis-shawab. Berhenti. Nanti kita baca khabar pula. Ini mubtada je, tak ada khabar. Khabar kita baca nantilah. Ada soalan tak? Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.